Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmah. Allah ingatkan kami apa yang kami lupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, wahai Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bertemu lagi kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar tuan-tuan? Saya mewakili kru dan produksi mendoakan tuan-tuan semoga diberikan kesihatan yang berpanjangan serta berada dalam keadaan minda yang positif di pagi hari. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada hari ini hari Sabtu jam 6.30 pagi 13 Syawal bersamaan dengan 14 Mei 2022 Masihi, kita bersama di dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini iaitu tafsir dan tarannum surah Az-Zumar ayat 25 sehingga ayat yang ke-27. Jadi bersama saya seperti biasa panel yang tidak asing lagi, yang mana buat julung kalinya berada di pentas Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Namun apabila disebut namanya, mungkin tuan-tuan dan puan-puan cukup mengenalinya. Beliau adalah merupakan salah seorang panel di dalam rancangan Halaqah TV3. Tak lain dan tak bukan, saya mempersilakan Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya agak macam biasa Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, saya sihat Ustaz. Alhamdulillah. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun sebarang kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun boleh terus menulis soalan di ruangan komen di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita menelusuri lebih jauh ke dalam program kita pada pagi ini, kita nak refresh diri kita balik. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang berada di rumah, untuk angkat tangan tuan-tuan, hadapkan ke muka tuan-tuan, kemudian tarik nafas sebanyak 3 kali. 1 kali, tarik nafas lagi. 2 kali, tarik nafas lagi. Kali yang ketiga, kemudian baca selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian bawakan tangan tuan-tuan ini ke tengkuk tuan-tuan. Urut sambil baca selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sehinggalah ke bahu tuan-tuan. Kerana apa? Otot leher ni nama dia sternocleidomastoid. Dan otot bahu ni nama dia otot trapezius. Kajian menunjukkan apabila kita urut kedua-dua otot ini, dia dapat mengurangkan stres kita tuan-tuan.
Sebab bila kita di pagi hari kita ada masalah yang mungkin masalah-masalah yang lepas, kita berada dalam keadaan stres, kita tidak berada dalam keadaan minda yang positif, penyakit stres ni akan membawa kepada penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantung, penyakit stroke dan penyakit kronik yang lain lah. Jadi pentingnya untuk kita berada dalam keadaan positif, berada dalam keadaan yang rileks di pagi hari supaya kita ini cergas dan juga gembira untuk kita sama-sama menggali dan terus menggali ilmu pengetahuan di pagi hari bersama dengan kita Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita nak terus kepada program kita pada pagi ini dengan topik kita tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 25 sehingga 27 yang akan dibacakan oleh Ustaz kita dengan taranum bayati insya-Allah dan mukadimahnya. Persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya Da'i Fahmi selaku host moderator pada pagi ini, dan tak lupakan kepada seluruh muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang berbahagia ini kita berada pada bulan Syawal, setelah kita Ramadan sebulan kita berpuasa, kita berqiyam, Allah muliakan kita dengan ibadat puasa, maka kita berpuasa, Allah muliakan kita dengan qiyam, kita berqiyam, Allah muliakan kita dengan sedekah, maka kita bersedekah, maka beruntunglah, bertuahlah orang-orang yang berjaya menjadi hamba Allah di bulan Ramadan yang lalu. Moga-moga memori indah, semangat kita di bulan Ramadan itu akan membawa kepada kita untuk terus kita cemerlang menjadi hamba Allah di bulan-bulan yang lain, terutama kita berada pada bulan Syawal pada hari ini. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, insya-Allah kita dalam pengajian tafsir dan tarannum masih lagi kita berada pada surah Az-Zumar ayat 25 hingga 27 hari ini. Insya-Allah pada awalnya saya ingin membacakan ayat-ayat terlebih dahulu. Sama-sama kita dengar bacaan ayat-ayat Al-Quran. Yang boleh baca, jom turut kita serta baca. Yang tak boleh baca, kita boleh dengar ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah kemudian kita dapat mengambil sedikit pengajaran daripada ayat-ayat yang kita baca pada hari ini. Sudah pasti dia ada sambungan daripada ayat-ayat yang telah kita tinggalkan pada pertemuan yang lalu. Jom sama-sama kita baca, dan kali ini saya akan baca dengan dua versi bacaan. Dua bentuk bacaan, memandangkan ayat kita tidaklah terlalu panjang pada hari ini. Ayat 25, 26, 27 tidaklah terlalu panjang. Maka saya akan baca dengan dua bentuk bacaan. Satu bacaan mujawad. Kalau biasa sebelum ni kita dengar Dr. Luqman, saya perasan beliau selalu bacalah dengan bacaan mujawad dan murattal. Yang kedua bacaan murattal. Dua bentuk bacaan ni adalah dua bentuk yang dibaca ketika baca Quran. Boleh juga kita baca dengan bentuk yang pertama yang akan saya contohkan, bacaan yang lebih lambat, lebih santai, lebih rileks, yang sedikit memerlukan kepada nafas sedikit yang panjang, kemudian perlu kepada sedikit dengan tenaganya. Dan bacaan kedua, bacaan murattal, seperti mana biasa kita bawa dalam solat, bacaan dalam tadarus kita masih ingat lagi bulan Ramadan, kita tadarus hari-hari, setiap pagi kita tadarus, petang dan malam kita tadarus dengan Al-Quran. Itu dibagi biasanya bacaan secara murattal. Bacaan sederhana, tidaklah terlalu lambat dan tidaklah terlalu laju. Dia ada apa? Martabat tingkatan bacaan. Baik, saya baca bacaan yang pertama dahulu, bacaan secara mujawwad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب فأتاهم العذاب
من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. Sadaqallahul azim. Baik, saya akan baca dengan bacaan, bentuk bacaan yang kedua ataupun disebut sebagai bacaan murattal. Juga dengan tarannum bayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. Sadaqallahul azim, masya-Allah. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, bacaan ayat suci Al-Quran daripada ustaz kita. Jadi untuk maksud dan mukadimah seterusnya kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
summa alhamdulillah. Kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini iaitu tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 25 sehingga ayat yang ke-27. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun di ruangan Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebentar tadi ustaz kita telah pun membacakan ayat suci Al-Quran surah Az-Zumar ayat 25 sehingga ayat yang ke-27 dengan taranum bayati. Jadi insya-Allah saya akan membacakan terjemahannya sebelum kita terus kepada huraian dan juga mukadimah insya-Allah. Jadi insya-Allah pada ayat yang ke-25 maksudnya, ingatlah bahawa orang-orang yang terdahulu dari mereka telah mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Lalu orang-orang itu didatangi azab dari arah yang mereka tidak menyadarinya. Maka Allah merasakan mereka kehinaan dalam kehidupan dunia dengan berbagai bala bencana. Dan sesungguhnya azab seksa hari akhirat yang disediakan untuk mereka lebih besar lagi. Kalaulah mereka mengetahui hakikat ini, tentulah mereka tidak mendustakan Rasul. Dan demi sesungguhnya, kami telah mengemukakan kepada umat manusia berbagai misal ataupun contoh perbandingan dalam Al-Quran ini, supaya mereka mengambil peringatan dan pelajaran. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya akan serahkan kepada Ustaz untuk huraian dan juga mukadimah untuk ayat ini insya-Allah. Ustaz, dipersilakan. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Dai Fahmi. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pada ayat 25 Allah Subhanahu wa taala menyebut kadzdzabal ladzina min qablihim faatahumul azab. Dan ingatlah bahawa kadzdzabal ladzina min qablihim, orang-orang yang sebelum daripada mereka telah mendustakan. Dan dusta di sini, dusta dengan banyak kali dah dusta, berlaku pendustaan. Sebab itu ada sabdu di atas huruf za, kadzdzaba, di atas wazan ataupun fa'ala. Maksud dia dah berulang kali mereka mendustakan. Mereka mendustakan orang-orang yang sebelum mereka. Sebelum mereka di sini maksud orang Quraisy, kerana turun Al-Quran pada zaman Nabi berdakwah kepada kafir Quraisy. Dan sebelum mereka, daripada sejak dulu lagi, mereka perangai mereka yang mendustakan rasul-rasul, mendustakan apa yang dibawa oleh rasul, al-anbiya, al-rusul, para rasul, sejak daripada dulu lagi sampailah zaman Nabi, sehingga ke awal diutuskan umat kaum ataupun Nabi Nuh alaihi salam, alaihi wassalatu wassalam, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka ayat ini sudah pasti dia mempunyai kaitan dengan ayat sebelum. Bila kita baca pada ayat kadzdzabal ladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum daripada mereka telah berulang kali mendustakan rasul, mendustakan para nabi alaihi wassalatu wassalam, sehinggalah faatahumul azab, maka datanglah kepada mereka azab. Datang kepada mereka azab. Fa'atahumul azab, datang kepada mereka azab min haitsu la yash'urun, daripada haitsu dengan masuk menerangkan keadaan, menerangkan bagaimana keadaan mereka yang tidak sedar, daripada arah, daripada keadaan yang mereka tak sangka-sangka, datang azab dengan secara tiba-tiba. Sebab itu di sini kalau kita tengok fa'atahumul azab, tidak disebut tentang siapa fa'il itu, Allah. Secara hakikatnya pasti Allah, tapi disebut azab terus. Datang kepada mereka azab. Kalau dalam bahasa Arab, atahum, datang ata tu, datang dengan mudah. Maka Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala nak mendatangkan azab, ia sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kalau kita lihat kaitan ayat sebelum itu, Allah Ta'ala menyebut tentang orang-orang yang lapang hatinya, orang yang cerah hatinya dengan Islam, dapat cahaya Islam, dengan orang-orang yang sempit. Banyak Allah buat
seolah-olah perbandingan orang yang cerah hatinya ataupun lapang hatinya ataupun orang yang sempit dadanya. Pertama, sudah pastilah jawapannya tidak akan sama. Kalau kita bila cerita tentang agama, cerita tentang nabi, cerita tentang akidah, cerita tentang al-Quran, kita rasa seronok, kita rasa lapang hati kita. Sekurang-kurangnya ada rasa gembira. Okey dah kalau kita orang Melayu begitu. Betul. Kalau nak tengok pada ayat yang ke-23, sehingga bergetar-getar hati mereka, kulit mereka pun bergetar. Kalau kita orang kata kita Allah tegak, kita punya bulu di badan kita bila dengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu satu kita kata maqam yang tinggi. Sekurang-kurangnya bila kita selaku orang Melayu, orang Ajam, bukan orang Arab ni, bila dengar Quran tu kita tak boleh faham terus, melainkan kena ada pencerahan, seperti tanyalah ustaz dan sebagainya. Tapi kalau orang Arab Da'i Fahmi, kalau kita tengok sejarah-sejarah bagaimana ada sahabat-sahabat yang belum masuk Islam, yang belum Islam ketika itu, bila dengar ayat Al-Quran mereka boleh masuk Islam. Satu mereka, hati dia. Ya. Mereka dengar lantunan ayat Al-Quran. Ayat ni bersifat mukjizat. Dia bukan kata-kata manusia, dia adalah kata-kata Allah. Bila dengar terus mereka boleh sampai sehingga masuk Islam. Kenapa? Mereka memahami ayat-ayat Al-Quran. Satu. Jadi so kita kalau orang Melayu ni kan, bila dengar ayat Al-Quran kita boleh tenang, kita boleh duduk, kita boleh stay macam kata Da'i Fahmi, kita relax kan. Itu pun dah kira cukup bagus dah. Saya ingat satu cerita yang dibawa dinukilkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsir dia. Ayat lebih kurang macam ni juga. Orang tanya kepada Imam Hasan Al-Basri, ya Aba Sa'id, amu'minun anta? Kamu ni orang beriman ke? Soalan lain macam. Kita ingat soalan tu orang-orang yang nakal zaman sekarang, kamu ni beriman ke? Rupanya zaman dulu dah orang tanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri seorang tabi'in yang mulia, yang alim, yang hebat, yang warak, masya-Allah. Kamu ni orang beriman ke? Lalu jawab Imam Hasan Al-Basri, kalau kamu tanya soalan dari sudut beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, Al-Quran, syurga, neraka, hari kebangkitan dan sebagainya, ya, fa ana bihi mu'min, aku beriman dengannya, aku berimanlah. Tapi kalau kamu tanya kepada aku beriman tidak dari sudut, ada satu ayat yang berbunyi innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, dalam surah Anfal. Bahawasanya dia sebut innama ni sebut ada tu hasrin, maksud dia ini saya nak kenal betul-betul ni, tak ada yang kedua yang ketiga. Innama, bahawasanya satu je yang dikatakan orang beriman tu bila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Allah. Kan? Bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Tuhan mereka, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ni bertawakal kepada Tuhan mereka. Di ujung tu disebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Inilah orang-orang beriman yang sebenar-benarnya. Kata Imam Hasan Basri, kalau kamu tanya berdasarkan ayat ini aku beriman tidak, ma adri ana minhum am la, aku tak tahu aku di kalangan mereka atau tidak. Allah. Maknanya itu jawapan besar daripada Imam Hasan Basri, menjadi muhasabah. Seorang imam yang agung, yang hebat, melihat dari sudut muhasabahnya. Kalau kita pasal sebut tadi, kalau kita orang Ajam, kita bukan orang Arab, bila dibaca Al-Quran, kita mungkin sebahagian besar daripada kita yang belajar basic bahasa Arab boleh faham makna-makna secara literal keseluruhan. Tapi yang tak belajar bila dengar ayat Al-Quran, sebab saya kata kalau dia boleh duduk, dia boleh stay, dia boleh seronok dengan ayat Al-Quran. Kalau kita pergi Mekah contohlah, sama kan. Kalau kita tengok, kita dengar imam-imam Mekah baca, lebih-lebihlah dalam pasca Qawid dan sebagainya, bila baca dengan alunannya, dengan ayat-ayat nerakanya, ayat azab, ayat syurga neraka dan sebagainya, melahirkan satu suara Al-Quran yang bersifat seni, yang bersifat zauq, yang bersifat penuh penghayatan sampai mengalir air mata. Yang boleh mengalir air mata dengan makna penghayatan itu, sehingga boleh, itu kalau kita boleh tercapai itu satu benda yang paling baik. Masya Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi tuan-tuan, mungkin hari ini kita nampak daripada sudut pandangan kasar, kita boleh kata kita ni beriman, tetapi jauh di sudut hati kita kena muhasabah diri kita balik, betul atau tidak kita ini di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berehat seketika, kita nak berjeda seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertemu lagi kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat para penonton yang baru saja menyaksikan rancangan kita pada pagi ini, suka saya nak ingatkan kepada para penonton, topik kita pada hari ini ialah berkenaan dengan tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 25 sehingga ayat 27 yang akan dihuraikan oleh panel kita iaitu Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali. Baik tuan-tuan, makluman para penonton, sekiranya terdapat sebarang persoalan boleh terus hubungi kami di talian 0377261603. Talian sudah pun dibuka, ataupun di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kepada Ustaz untuk sambungan huraian bagi ayat yang ke-25 insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya Da'i Fahmi. Kita terus pada ayat yang ke-25 yang telah kita bacakan dua versi bacaan secara bacaan mujawad, lambat sedikit dalam macam-macam dalam musabaqah tilawah dan bacaan murattal. Baik, bila kita lihat ayat yang ke-24 sebelum itu menerangkan adakah sama keadaan orang yang diazab dengan orang yang tidak diazab, yang selamat, keamanan daripada azab. Sebagai dalam kitab tafsir. Bayangkan orang yang biasanya kalau kita kena sesuatu serangan, perkara yang pertama sekali akan kita selamatkan wajah kita lah. Tak apa, kena badan pun tak apa lagi, tapi biar muka tutup. Betul. Kerana muka benda tempat yang paling penting untuk diselamatkan, kerana ia maruah kita, kerana ia menyebabkan perhubungan sesama manusia, orang tengok muka dan sebagainya. Tapi bayangkan begitu di hari akhirat, muka mereka yang akan menjadi kita katakan bahan bakaran api neraka. Diseret. Adakah sama? Adakah orang yang menahan dengan mukanya akan selaran azab yang buruk pada hari kiamat sama seperti orang yang terselamat? Maka walaupun Allah Ta'ala tak jawab, tidak sama, tak perlu jawapan lagi. Kerana jelas memang tidak akan sama orang yang diseret ataupun orang yang diazab dengan orang yang mendapat keamanan daripada diazab. Kerana orang yang mendapat keamanan itulah sebenarnya orang yang berjaya. Allah sebut dalam surah Ali Imran, nak tahu orang berjaya betul-betul hakikat kejayaan, bila faman zuhziha 'anil nar, bila pada ketika itu mereka itu berjaya dijauhkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, masuk ke syurga, faqad faz, kata Allah, faqad faz. Maka itulah sebenarnya kejayaan yang sebenar, kejayaan yang hakiki. Bila selamat daripada bahan bakaran api neraka, masuk kepada syurga Allah. Maka tak akan sama. Kerana mereka dalam neraka diseksa bukan secara fi'il ataupun fizikal, bahkan dengan ucapan-ucapan. Wa qila lidh-dhalimin, dikatakan kepada mereka yang zalim ketika di dunia itu, ambillah, rasalah nah engkau hari ini, zuku, rasakan apa yang kamu kerjakan dekat dunia itu. Masuklah ayat 25 yang telah kita baca tadi. Itulah perbuatan mereka ini. Sebenarnya orang-orang dahulu daripada mereka telah melakukan pendustaan kepada ayat-ayat Allah, kepada rasul-rasul yang diutuskan. Fa'atahumul azab. Allah, datang azab secara tiba-tiba, secara mereka tak sedar, secara mereka tak menyangka. Dalam banyak ayat-ayat Allah sebut azabu baghtah, azab datang secara tiba-tiba. Kita kalau datang kecemasan tiba-tiba, tak sempat nak buat apa. Masa tak sempat nak buat persediaan. Betul. Inilah gambarannya. Kalau kita naik pengalaman, mungkin ada orang pengalaman naik kapal terbang dan sebagainya, bila berlaku sedikit kecemasan, Allah ada yang kata nak mengucap pun tak sempat dah. Betul. Bukan nak kata nak selamatkan diri, nak buat tak sempat. Ini bayangkan fa'atahumul azab, Allah datangkan terus. Allah tak sebut fa'atahumullahul azab, Allah tak sebut begitu. Fa'atahumul azab, datang ke mereka azab terus. Dengan mudah. Ata ni maksudnya datang dengan mudah. Dia ada ja'a, datang, ada kudima, bahasa yang maksud datang dengan dalam keadaan bersusah payah, mimbakanin ba'i, datang daripada jauh, orang musafir, penat sedikit. Tapi ata dengan masuk, datang dengan mudah. Azab yang Allah Ta'ala sediakan daripada arah yang mereka tak sedar, tak sangka, tiba-tiba mereka tak sempat nak buat persediaan. Maka menjadi muhasabah kepada kita ayat 25 ini, supaya kita mengambil pengajaran. Janganlah kita menjadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Rasul. Tak faham cerita lain, tak faham ayat ataupun tak boleh nak beramal. Kita beriman kepada. Sebab tu peranan kita pertama terhadap Al-Quran
beriman dulu sebelum kita baca, tadabbur dan faham. Kerana beriman kita selamat. Tapi kalau kita tak beriman, kita beramal pun tidak ada manfaat ataupun guna je. Terima kasih kepada Ustaz di atas penjelasan tersebut. Jadi Ustaz, saya kira kita dah boleh meraihkan soalan daripada penonton kita, insya-Allah. Kita ada soalan daripada Facebook daripada saudara Hasnun Wahid. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Soalan saya, Ustaz, bagaimanakah cara penyampaian dakwah para rasul-rasul terdahulu kepada umat mereka yang menyebabkan susah untuk mereka menerima kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka tidak sesat? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih kepada saudara Hasnun Wahid di atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz, insya-Allah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Tuan Hasnun Wahid di atas soalan. Baik, kalau kita lihat metod ataupun cara dakwah para rasul ataupun Nabi kita Muhammad SAW ataupun disebut dalam Quran secara jelas, dakwah antara Nabi Musa umpamanya Allah Taala perintahkan idhab ila fir'aun fa innahu tagha. Pergilah kamu kepada Firaun, pergi dakwah kepada Firaun kerana dia dah melampaui batas. Dan kita tahu siapa Firaun, seorang lambang kesombongan. Sebut je Firaun kita tahu Allah ni orang yang lambang, orang yang sombong, orang yang jahat, orang yang menentang sehingga bagaimana mengaku menjadi Tuhan dan sebagainya. Tapi Allah kata faqula lahu qawlan layyina. Pergilah dakwah dia secara lembut, perkataan yang lembut. Dan kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi dakwah secara lembut, tidak menyakiti manusia, tidak menyindir ataupun melakukan kemarahan tanpa sebab dan sebagainya. Dakwah para nabi kita Muhammad SAW, dan kita tahu peristiwa Nabi dibaling batu di Taif dan sebagainya. Nabi tak balas kejahatan balingan batu dengan perkara yang sama. Bahkan kita tahu dalam hadis yang jelas menceritakan malaikat yang menjaga gunung menawarkan diri. Seolah kalau kamu nak Muhammad, aku angkat bukit ni, kalau bahasa Terengganu, rembah, letak di atas pokok tak jahat sungguh, buat ke Nabi begitu. Tapi Nabi tak balas begitu. Okey, soal penerimaan itu kita kata bukan tugas kita lagi. Betul. Kita hanya menyampaikan, kita hanya berikan panduan, kita ajar Al-Quran dan sebagainya, kita berikan kita kata apa, kebenaran, sampaikan kebenaran. Soal penerimaan hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka la tahdi man ahbab. Kamu tidak boleh beri hidayah kepada orang yang kamu sayang, tapi Allah lah yang beri hidayah. Tapi Allah pandang usaha kita, Allah pandang kita sampaikan atau tidak kebenaran kepada orang-orang di sekeliling kita, masyarakat kita. Tetapi Allah tak tanya berapa orang kamu berjaya masukkan Islam. Kerana itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sampaikan. Cuma dalam setiap orang dia ada ilmu dia masing-masing. Pendekatan cara berdakwah, menentang kemungkaran tu wajib. Menegakkan kemakrufan, kita tegakkan kemakrufan. Tapi ada orang dia kreatif sedikit, buat cara begini supaya tak menggurus hati. Tapi teguran, nasihat, ia satu benda yang perlu kita sampaikan. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Okey, kita ada masalah teknikal sikit Ustaz. Jadi Ustaz, berkenaan dengan soalan yang pertama tadi Ustaz. Saya ada soalan berkaitan dengan soalan yang pertama tadi. Berkenaan dengan cara penyampaian rasul-rasul dan nabi-nabi yang terdahulu. Ada di kalangan masyarakat kita yang mengatakan Islam ini adalah agama yang disebarkan melalui mata pedang. Jadi disebabkan itu orang-orang barat mengambil ayat ini sebagai salah satu Islam ini agama yang teroris. Bagaimana untuk kita sedarkan yang Islam ini bukannya agama yang menentukan kepercayaan ataupun membuatkan mereka menerima agama ini melalui mata pedang? Ustaz, silakan. Okey. Kalau kita lihat sebenarnya satu tanggapan yang salah apabila Islam tersebar dengan mata pedang dan sebagainya, mereka kaitkan peristiwa-peristiwa di awal Islam dan sebagainya. Dan kalau kita lihat sejarah Islam, tidak pernah Islam memulakan peperangan. Bahkan Islam sangat-sangat mengutamakan keamanan. Keamanan ia jauh lebih baik. Bahkan dalam adab peperangan sekalipun kita tengok tidak boleh bunuh sewenang-wenangnya. Betul.
kan, orang tua, wanita, orang yang sakit dan sebagainya. Bahkan dalam sebuah hadis, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu harapkan untuk nak bertemu dengan musuh. Kadang-kadang semangat bila sebut perang, semangat nak lawan, nak bertempur dan sebagainya. Jangan kamu harapkan untuk nak bertemu dengan musuh. Maknanya kalau keamanan ataupun perdamaian itu lebih utama. Sehingga itu adab yang besar dijaga dalam peperangan sekalipun, supaya menggambarkan kepada kita Islam ni mengutamakan keamanan. Tetapi bila hak Islam, hak agama dicabar dan dicabuli, maka ketika itulah orang Islam. Masya Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, banyak lagi persoalan yang akan kita huraikan selepas ini. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini iaitu tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 25 sehingga ayat 27. Jadi kita telah pun mendapat soalan yang sulung daripada para penonton kita. Jadi kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton. Kita ada soalan daripada pemanggil insya-Allah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Spina Yusuf daripada Tanjung Karang. Nak ajukan soalan Ustaz ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz, dan ingin selamat Hari Raya, maaf lahir batin ya. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya juga pada Puan Sufina. Ya, saya selalu ikuti Ustaz dalam quarantine tu. Masya-Allah. Alhamdulillah. Ustaz macam ni kan, tadi saya dengar Ustaz kata orang yang ahli neraka tu dia akan, orang yang ingkar tu maknanya neraka lah balasan dia kan. Jadi kalau orang tu memang ingkar, lepas tu dia tak ikutlah apa yang Allah suruh ni, lepas tu dia waktu dia nak akhir hayat tu dia sakit je kan. Sakit, ya adakah dengan sakit tu menghapus dosa-dosa dia? Dan satu lagi Ustaz, kadang-kadang saya ni dengar imam baca tersalah baris kan. Contoh skot tu di bawah baris bawah kan Ustaz kan. Tapi kalau di moncong tu macam skot dia tu tak berbunyi bawah Ustaz. Dia jadi sebagai makmum ni nak buat macam mana ya? Ya, okay. Itu je soalan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Sufinah Yusof di atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Sufinah Yusof daripada Tanjung Karang orang kampung isteri saya tu. Masya-Allah. Masya-Allah. Okey. Soalan pertama, bila kita sebut ingkar di sini dengan masuk ahli neraka dan sebagainya, kita kata kalau orang yang memang tidak beriman, dia ingkar pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak ada iman, dia bukan muslim dan tidak mukmin, maka tidak ada tempat baginya lagi untuk diampunkan dosa dan sebagainya walaupun dia sakit dan sebagainya. Tetapi kalau orang tu beriman, Islam, dia beriman tapi dia lah mungkin dia cuai dan sebagainya, kalau dia ada iman, dia ada peluang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap ada peluang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jika dia bertaubat dan sebagainya, dan bahkan sakit juga sebagai salah satu daripada kafarah ataupun Allah Taala dengan maksud dia hapuskan dosa. Ada yang sakit kerana Allah Taala nak berikan dia kemuliaan, darjat dan sebagainya, wallahu alam. Tetapi kalau dia ada iman, dia tetap ada tempat yang special di hari akhirat. Ini bertuahnya bagi orang-orang yang beriman. Kita beruntung Allah Taala pilih kita di kalangan orang-orang yang beriman. Kerana orang beriman ni dia ucap la ilaha illallah, dia mengucap, dia solat dan sebagainya, dia ada tempat yang baik di hari akhirat. Walaupun dia jahat macam mana sekalipun, insya-Allah Allah beri iman kamu. Walaupun sebesar biji sawi imannya nipis, insya-Allah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala selamatkan dia di hari akhirat. Cuma kalau boleh kita beringat daripada awal. Sebab tu ayat tadi suruh kita beringat. Supaya apa? Kita tak lalai.
supaya kita sentiasa bersedia. Biar kita sedar ataupun menyesal dekat dunia terus. Jangan kita menyesal di hari akhirat dah tak berguna lagi. Sebab tu kita pelihara Allahumma ahyina 'alal iman. Kita minta doa, ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan kami iman. Wa amitna 'alal iman wa tawaffana 'alal iman. Dan matikan kami beriman. Dan bangkitlah kami di kalangan zumrati ahli iman. Zumara, perkataan zumar ataupun dalam golongan puak-puak orang-orang yang beriman, dan masuklah kami syurga dengan iman tadi. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kepada kita kekuatan untuk terus pilih kita di kalangan orang-orang beriman. Amin. Masya-Allah, terbaik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, ada soalan yang kedua tadi berkenaan dengan tajwid Ustaz. Okey, untuk soalan kedua, sefaham saya Puan Sufinah menyebut ada imam-imam yang baca sad baris bawah tidak jelas baris bawahnya. Sefaham saya begitu. Dia bunyi macam ni. Siratal ladzi, dia tak bunyi si, tak bunyi sira ihdinas sira sepatutnya. Ataupun sira, oleh kerana huruf ni tebal, kadang-kadang betul. Bagus soalan ni. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Saya tak kata orang lain, kadang saya pun sendiri begitu juga. Boleh jadi tersasul menyebabkan bunyi tu macam so, tak bunyi si betul-betul. Pertamanya sebab dia nak mengekalkan ketebalan sehingga dia tak betul-betul sebut baris bawah. Walaupun tebal huruf tersebut, tapi dia tetap baris bawah. Si, sira, sirata. Jangan sebut sara. Kalau disebut tidak jelas baris bawah itu, seolah-olah baris atas seolah-olah macam tak nampak baris atas pun tak nampak, baris bawah pun tak nampak. Pertama sekali kalau dalam solat dia gini, ulama bagi secara mudah je, kesalahan yang berubah makna dengan kesalahan yang tidak ubah makna. Definisi dia berbeza. Ulama tajwid dia bagi pula kesalahan besar dan kecil dan sebagainya. Ulama fiqh dalam menentukan solat itu kesalahannya secara umumnya terbagi kepada dua. Kesalahan yang tahriful makna ataupun taghyirul makna, yang mengubah makna, itu boleh mencacatkan solat. Adapun kesalahan yang tidak berubah makna, maka itu tidak membatalkan solat. Seperti tadilah, baris tadi kurang tepat baris bawahnya. Tapi kalau dijelas sebut sara, tu tak boleh lah. Itu kesalahan orang-orang yang tak belajar pun tahu. Tapi kalau disebut macam tadi Puan Sufinah, mungkin dia belajar Quran dengan ustaz ke tadi, dia nampak ni macam salah ni kan. Disebut sara, tak jelas si dia. Maka ini masih lagi tidak berubah makna, cuma tidak jelas lah barisnya. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Fahmi dan Ustaz Tarmizi Ali. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai, dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Hari Raya juga saya ucapkan kepada Cik Umar Abdul Majid, insya-Allah. Ya. Jadi soalan saya begini Ustaz ya. Ustaz, kita ni orang Melayu, buat kata Ustaz tadi, kadang-kadang dia bukannya faham sangat bahasa Arab. Al-Quran tu dalam bahasa Arab Ustaz. Jadi kadang-kadang dia tak faham. Jadi dia tak ikut apa yang diajar oleh dalam ayat Al-Quran. Dia tak ambil pengajaran daripada ayat Al-Quran tu kerana dia tak berapa faham Ustaz. Termasuklah saya juga. Kalau macam Ustaz mungkin Ustaz dah faham, dan ni semua dah faham. Jadi kalau orang macam saya ni tak pernah faham. Jadi soalan saya, apakah orang yang tak berapa faham mengenai ayat-ayat pengajaran Al-Quran ini, dia tak mengikut? Dan apakah ia juga tergolong dalamnya dikatakan apa yang dikatakan orang yang mendustakan Rasul ini? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Umar Abdul Majid di atas soalan tersebut. Saya persilakan kepada Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Abang Umar Abdul Majid di atas soalan tadi. Adakah sekiranya kalau kita tidak memahami ayat-ayat Al-Quran, kita tergolong dalam golongan orang yang mendustakan ayat? Itu sefaham saya. Okey. Tidak begitu, dengan maksud, lepas tu saya kata tadi, pertama sekali peranan kita terhadap Al-Quran, peranan pertama sekali ni tak terlepas daripada setiap individu Muslim yang mengaku Muslim, yang mengaku beriman. Peranan kita yang pertama sekali sebelum kita baca, nak tadabbur atau amal Quran tu sekali, pertama sekali beriman dahulu. Sebab tu bila orang tanya kepada almarhum Syekh Ali Jabir, saya ingat video tu viral, boleh tak saya nak baca Quran tapi saya tak mampu nak tadabbur, tak faham pun Quran, boleh tak? Syekh kata silakan. Boleh tak saya nak baca Quran tapi saya tak nak amal, bukan tak nak amal, saya tak mampu nak amal lagi Quran, saya nak baca je. Syekh kata silakan. Boleh. Sebab tu kata Syekh Muhammad Hassan hafizahullah, seorang ulama, Dr. Muhammad Hassan di Mesir,
Dia mengatakan dalam Quran ada dua marhalah kita dengan Quran. Marhalah pertama kita dengan Al-Quran ni kita mesti tanggungjawab kita antaranya kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran mendapat kelebihan yang sangat besar sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis dan banyak dikupas oleh para asatizah kita tentang kelebihan baca Quran. Marhalah kedua ini setapak lagi ke hadapan kita kena tadabbur baca Quran. Kita kena faham Quran. Maksudnya kita belajar ilmu Al-Quran. Okey. Peranan pertama tadi saya sebut di awal tadi ialah beriman. Kerana beriman, bila kita beriman, soal kita beramal atau tidak, ataupun kita faham atau tidak ayat Al-Quran tu, ia tidak menjadikan kita mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak. Yang penting kita beriman. Jangan kita kata ayat ni tak ada dalam Quran ni. Ayat ni tak sesuai ni. Ayat ni rasanya kita mempertikaikan ayat Quran. Mempertikai. Itu lain. Itu yang boleh merosakkan kita kata keimanan akidah kita. Ada apabila kita beriman dengan Al-Quran, sama ada kita tak faham. Kalau kita lihat Al-Quran bahasa Arab, orang Arab je lah faham. Mana ramai lagi yang umat Islam di seluruh dunia yang tidak faham. Dia tidak termasuk dalam mendustakan syarat kita beriman dengan Al-Quran. Dan kita belajarlah sikit demi sikit kita belajar di samping tunjang-tunjang Islam, rukun-rukun Islam, rukun iman kita tunaikan. Masya-Allah, terbaik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan lagi daripada pemanggil insya-Allah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Norini Abdul Latif daripada Buntung, Ipoh, Perak. Masya-Allah, Puan Norini. Soalannya apa, Puan Norini? Baca ya, Ustaz. Ya, okey, baik. Boleh, sila. Persilakan. Ya. Dipersilakan, Puan Norini. Okey, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الرجز في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz dan Naim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Norini Abdul Latif. Mungkin Ustaz boleh terangkan ataupun hukum tajwid berkenaan dengan bacaan beliau, insya-Allah. Baik, tahniah kepada Puan Norini atas bacaan tadi dengan alunan ataupun lagu jiharkah. Lagu jiharkah, lagu yang dekat dengan masyarakat kita orang Melayu. Dia sesuailah dengan lagu alunan begitu, alunan takbir raya dan sebagainya lah. Boleh pada bacaan keseluruhan secara umum overall bagus bacaan tadi. Sedikit teguran ataupun yang boleh diperbaiki. Pertama sekali bagus tadi pada kadzdzabal ladzina min qablihim faatahumul azab, berhenti dahulu dekat situ. Kalau bagi orang yang ada nafas cukup satu ayat tu dia boleh habiskan sempurnakan, silakan. Bagi yang rasa macam tak sampai di hujung boleh berhenti dahulu pada faatahumul azab. Bila berhenti huruf ba itu kena matikanlah. Bila matikan dia jadi qalqalah. Qalqalah ataupun qalqalah disebut sebagai qalqalah yang pertengahan. Qalqalah sughra paling kecil, yang kedua qalqalah wusta di pertengahan. Al-azab, begitu saja. Al-azab. Jangan terlalu berat sehingga macam nampak nanti dia macam ada tasydid di atas ba. Azab. Jangan terlalu kuat. Dia tak ada tasydid, dia hanya matikan ba begitu saja. Azab di hujung. Kemudian yang kedua, kalimah ayat yang ke-26, fa idzaqahumullahul khizya. Huruf kha ni memanglah dia agak sukar sikit. Betul. Berada di hujung halqum. Khi lagi-lagi baris bawah. Orang kita kalau huruf kha, perkataan-perkataan Arab yang dah dimelayukan, contoh kita kata akhir perkataan akhir tu dah dimelayukanlah. Kita kata final, separuh akhir. Tapi bila dah jadi Melayu, ramai kalangan sebut separuh akhir. Sebut dengan H je, akhir.
Bila baca Quran, di sini kadang-kadang dia tak keluar huruf kha. Maksudnya kena jelaskan fa'adzaqahumullahul khiz. Kalau tidak dia jadi hul fa'adzaqahumullahul hiz. Dia akan bunyi seperti huruf ha. Itu sedikit sebanyak tentang ayat yang dibaca tadi. Kemudian ada sedikit pada ayat yang ke-27 walaqad darabna. Sini payah sikit sebab dia qalqalah dia dal mati, selepas tu datang huruf yang besar. Betul. Seperti dad. Banyak berlaku kesalahan kepada semua bila baca Quran di sini, dia memasukkan dal ke dalam huruf dad. Walaqad darabna jadi idgham. Betul. Sedangkan di sini kita kena baca izhar, maksud dia jelaskan mati dal. Bila jelaskan dal tu kebetulan huruf qalqalah, jadi kita baca walaqad darabna. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada ustaz. Jadi ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook daripada saudara Imran Syakir. Soalannya, apakah maksud azab dari arah mereka tidak menyedarinya, dan apakah hikmah didatangkan azab tanpa disedari? Mohon penjelasan ustaz. Terima kasih kepada saudara Imran Syakir di atas soalan tersebut. Saya persilakan kepada ustaz. Baik, okey. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berkenaan dengan azab yang datang daripada arah mereka tidak sedari. Okey. Dalam ayat yang kita baca 25 tadi, min haitsu fa'atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Datang azab, datang bentuk siksaan min haitsu, dari arah. Haitsu dipanggil huruf zaraf yang mabni, yang tidak berubah. Haitsu, walaupun ada min di situ, haitsu tidak tetap tidak berubah barisnya. La yash'urun, dalam keadaan mereka tidak sedar. Soalannya, apakah hikmah, apakah masuk azab mereka yang tidak sedar? Maknanya datang dari sudut, datang dengan tiba-tiba, datang tanpa mereka sedar, tak sempat nak buat persiapan apa-apa. Bayangkan ini disebut azab ini disebut dalam keadaan mereka ni tidak sedar. Mereka tak sempat nak buat persiapan. Bayangkan kalau dekat dunia Allah sebut ayat selepas tu, di dunia Allah datang dah kesusahan, kehinaan, maka di hari akhirat lebih besar lagi. Supaya menggambarkan kepada kita, beritahu kepada kita secara nilai muhasabahnya, kita bila baca ayat-ayat berkaitan begini menimbulkan kesedaran bagi kita semua. Kadang-kadang kita lalai. Kita rasa kita dah sempurna. Kita rasa kita bila dengan maksiat yang kita lakukan, kita rasa mungkin kita ada pengikut yang ramai, kita ada duit yang banyak, kita rasa kita sempurna dah. Kita lupa bahawa Allah Ta'ala berikan kepada kita, bila Allah Ta'ala nak bongkarkan kepada kita, bila Allah Ta'ala nak jatuhkan kepada kita, bila-bila masa. Betul. Dalam keadaan kita tak sedar. Hari ini kita mungkin di atas, esok dah di bawah dah. Betul. Kita tengok dari mata-mata kasar dengan kecanggihan yang ada pada dia, ketenteraan yang ada padanya, menanglah dia. Tengok tak percaya, rupanya kalah. Allahu akbar. Kan? Tak sedar. Dalam keadaan dia tidak sempat untuk buat persiapan. Itu satu penyesalan yang sangat disesali. Mudah-mudahan kita tak termasuk golongannya. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tak boleh sombong atas dunia ni. Walaupun kita berada di atas, kita ada pangkat, kita ada harta, tetapi jangan pernah sombong, kerana apabila Allah datangkan azab, apabila Allah datangkan satu ujian, jangan sampai kita terduduk menyesal pun tak ada guna. Jadi tuan-tuan, para penonton, pada ustaz, kita telah tamat pensiaran di TV3, namun jangan ke mana-mana, kita ada lagi 30 minit bersiaran di TV9. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan berbaki masa 30 minit lagi bersama dengan kita insya-Allah.
Jadi sebentar tadi kita baru saja menghuraikan soalan berkenaan ayat yang ke-25 surah Az-Zumar. Jadi saya serahkan kepada Ustaz untuk memberikan huraian ringkas berkenaan dengan ayat 26 dan juga ayat yang ke-27. Dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Terima kasih kepada Da'i Fahmi dan penonton-penonton, sahabat-sahabat sekalian. Maka sambungan daripada ayat yang ke-26 bagi orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul, mendustakan keterangan Allah Subhanahu wa taala, fa adzaqahumullahu al-khizya fil hayatid dunya, maka Allah merasakan kepada mereka kehinaan dalam kehidupan di dunia lagi, mereka mendapat kehinaan kehidupan di dunia. Wala azabul akhirati akbar, dan sudah pastilah di hari akhirat lagi lebih besar lagi dia punya balasan, lebih dahsyat kalaulah mereka ini mengetahui akan mereka tidak boleh mendustakan rasul-rasul. Dan ayat yang ke-27 perumpamaan, walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal, dan demi sesungguhnya kami telah mengemukakan kepada umat manusia berbagai-bagai misal perbandingan, ataupun dalam al-Quran ni dia ada sebut sebagai ayatul amthal, ayat-ayat yang mempunyai perumpamaan. Ayat-ayat yang mempunyai tamthilan yang Allah Taala sebut dalam al-Quran banyaklah. Kalau kita tengok dalam surah Baqarah, ayat pertama yang ada tamthilan ataupun ada perumpamaan, orang kita semua hafal ayat ni sebab berada pada ayat yang awal lagi, pada ayat yang bahagian atas sebut sebagai apa? Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Ni kisah orang-orang yang munafik yang menyebarkan fitnah. Allah Taala berikan juga perumpamaan gitu, yang sudah pasti bila sebut perumpamaan, perbandingan Allah Taala beri, dan tadi ada perbandingan ayat sebelum ni, ini perumpamaan. Allah buatkan perumpamaan, sudah pasti Allah sebut apa? La'allahum yatazakkarun, supaya manusia mengambil peringatan dan pengajaran. Dengan perumpamaan yang diberikan tadi, supaya dia mudah beringat. Bahasa mudahnya, mudah ingatlah. Diberikan perumpamaan daripada ayat yang ke-27. Ini uslub ayat Al-Quran Al-Karim yang menjadi hujah bahawa kebenaran Allah yang menurunkan Al-Quranul Karim, menjadi hujah bagi makhluk sebagai kita. Masya-Allah, terbaik penjelasan dan huraian Ustaz berkenaan dengan ayat 26 dan 27. Jadi insya-Allah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tanpa membuang masa lagi, kita terus kepada soalan. Kita akan raikan soalan daripada Facebook daripada saudara Faz Ismail. Soalannya, apakah yang dimaksudkan dengan maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia? Adakah bencana alam, pembunuhan, kerosakan di bumi merupakan salah satu kehinaan ataupun teguran daripada Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih kepada saudara Faz Ismail di atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentang dimaksudkan menimpakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia. Baik, pada ayat 26 jelas Allah Taala sebut fa adzaqahumullah, maka adzaqa mereka maksud Allah merasakan kepada mereka, beri rasa. Tadi ayat sebelum tu disebut fadzuqu, zuqu, rasakanlah. Ini daripada adzaqa. Macam kalau kita buat sesuatu, kita beri rasa kepada anak kita makan. Adik, rasa sikit sedap atau tidak? Anak kita kata Allah masam tak sedap. Okey, ini masuk adza. Dan di sini tadi pada ayat di atas saya sebut Allah Subhanahu wa taala sebut fa'atahumul azab, terus datang kepada mereka azab terus. Tak disebutkan fa'ilnya Allah, tapi hakikatnya sebenarnya Allah lah. Tapi ayat ini fa'adzaqahumullah, dan mereka tu yang mendustakan tadi rasul itu dirasakan kepada mereka. Siapa rasa? Allah disebut fa'ilnya Allah, disebut yang membuat siapanya? Allah. Al-khizya, ni yang soalan tadi, kehinaan. Disebut al-khizya dalam kitab tafsir az-zullah, iaitu kehinaan. Dibongkarkan ke mereka, diberikan mereka kehinaan ni pada kehidupan di dunia lagi. Sebab itulah kalau kita lihat kaum-kaum yang mendustakan Rasul, dalam Quran banyak sebutlah kan, berjalanlah kamu di muka bumi, lihatlah kesan-kesan akibat orang-orang yang mendustakan. Ada yang ditenggelam bumi, ada yang dalam lautan, ada yang hujang batu dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk kehinaan kehidupan di dunia lagi. Dan Allah Taala sebut wala azabul akhirati akbar. Ini lagi besar. Kalau dunia kita melihat begitu dah, azab akhirat itu lebih dahsyat.
Dan soalan kedua tadi, adakah bencana alam, kerosakan muka bumi sebagai satu bentuk teguran? Betul? Sebab banyak ayat Al-Quran sebut bagaimana berlaku kerosakan ini disebabkan tangan manusia. Liyudhiqahum, Allah Taala berikan mereka rasa ini disebabkan perbuatan mereka di atas dunia ini. Sebahagian Allah Taala berikan kepada mereka azab ataupun kesengsaraan dekat dunia dalam bentuk bencana alam, dan kita juga pada hari ini dalam bentuk wabak dan sebagainya. Supaya apa? Satu je, mudah dia nak ambil pengertian. Dalam Quran sebut la'allahum yarji'un. Betul, Allah datangkan di hujung, Allah jadikan walanudhiqannahum minal azabil adna, dirasakan kepada mereka azab yang kecil di dunia sebelum datang azab di hari akhirat lebih besar. Supaya apa? Kalau kat dunia kita boleh kembalilah. Kalau kat akhirat kita tak mampu kembali. La'allahum yarji'un, supaya kita kembali bertaubat, kembali insaf, kembali ke pangkal jalan. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada ustaz. Jadi ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga selamat hari raya kepada dai dan juga ustaz ya. Baik. Baharudin Najib Kasim kepada Ceras. Okey, soalan saya ustaz, tadi ustaz beritahu kan, kita beritahu yang dulu punya peperangan menggunakan pedang, panah, dan sekarang ni menggunakan senjata-senjata nuklear apa semua kan. Tapi jadi sekarang ni yang kita lihat sekarang ni ialah peperangan di media sosial ustaz. Ya. Jadi bagaimana kita nak mengekang keimanan kita tu kan, dan juga kita nak pastikan supaya kita punya iman kita tu, kita punya ajaran kita mengikut ahli sunnah wal jamaah sekarang ni. Supaya kita tak tergelincir kepada yang lain ustaz, buat benda-benda yang tak sepatutnya ikut ajaran Al-Quran kita ustaz. Yang keduanya ustaz, saya nak tanya, kita ni baru lepas menunaikan ibadah puasa Ramadan apa semua kan, kita pulun betul-betul ustaz kan. Tapi ada orang mengatakan apabila dah habis kita buat satu bulan Ramadan ni penuh apa semua tu, kita diibaratkan macam kita khatam Al-Quran ustaz kan. Tapi ada orang mengatakan kalau kita tak buat puasa 6 tu seolah-olah macam kita tak khatam ustaz. Jadi mungkin ustaz boleh bagi pencerahan dari segi itu ustaz, supaya boleh jelas. Terima kasih ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada saudara Baharudin Kasim di atas soalan tersebut. Jadi ustaz, berkenaan dengan cara nak mengekang cyber war ni ustaz, silakan. Terima kasih. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Benar sekali kata Cik Baharudin tadi. Kalau zaman dulu jelas peperangan ni dengan mata pedang dan sebagainya. Zaman sekarang peperangan berlaku dalam alam cyber, secara internet yang kata dunia tanpa sempadan, dan berlaku sebagaimana para ulama menyebut dalam kitab-kitab yang semasa seperti Ghazwatul Fikr, serangan pemikiran yang masuk, jarum-jarum yang halus yang masuk kepada kita pada hari ini, yang mana sudah pastilah bila kita berada pada akhir zaman, berada pada zaman-zaman yang akhir, kita kata apa, kadang-kadang kebenaran tu kita tak tahu mana satu. Betul. Dan kita buka Facebook ni, kata begini, kumpulan ni kata begini, dua-dua dakwa betul. Itu tak termasuk dengan ajaran-ajaran sesat yang ada, yang banyak berlaku di kalangan kita hari ini, dan juga dengan Islam liberal, pluralism dan sebagainya. Dan sudah pastilah perkara paling selamat sekali untuk kita nak menyelamatkan akidah kita, kita berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tu Nabi sebut dalam banyak hadis, antaranya kita kena pegang dengan Quran, dengan Sunnah. Lebih-lebih lagi kita berada pada akhir zaman yang penuh dengan mencabar. Sehingga saya ingat kita di kalangan orang awam, kita kadang-kadang bingung mana satu yang benar, mana satu yang tak benar. Kita nak letak neraca pun kadang-kadang kita dalam keadaan kita pun tak tahu macam mana. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menjelaskan kepada kita, ataupun Allah berikan nampak kita yang kebenaran itu sebagai satu kebenaran, dan rezekikan kepada kami untuk kami mengikuti. Kita baca doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, jadikanlah kebenaran itu sebagai satu kebenaran yang jelas yang kami dapat lihat, dan rezekikanlah kepada kami untuk kami mengikutinya, dan jadikanlah kebatilan itu sebagai satu kebatilan yang jelas supaya kami dapat menghindari. Dan banyak kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akthiru min qauli la ilaha illallah, jaddidu imanakum,
Perbaharuilah iman kamu. Kita nak jaga iman, nak jaga akidah kita, perbanyakkan menyebut la ilaha illallah, menyebut kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pastilah jelasnya dalam al-Quran dan as-sunnah kita berpegang sehingga akhir hayat kita. Itulah jalan yang salah satu jalan yang paling selamat. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook. Daripada saudari Syahiralia Muhammad. Soalannya melalui ayat yang ke-26, mohon pandangan Ustaz mengenai orang-orang yang masih menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atas setiap apa yang terjadi dalam hidupnya tanpa menyedari sesetengah azab itu untuk membersihkan diri mereka sendiri dari dosa-dosa mereka. Terima kasih kepada saudari Syahiralia Muhammad di atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala, kita bila kita hidup di atas muka bumi ni, kita berada di atas kita kata apa? Negeri ataupun yang kita diuji. Kita sekarang sedang diuji, ibarat kita berada dalam dewan peperiksaan, kadang soalan senang, kadang soalan susah. Dan sebagaimana kalau kita hidup dekat dunia, inilah nama dunia ujian. Ya, kalau kita masuk ke hutan, kita tak nak jumpa pokok, maka tak boleh masuk hutan lah. Betul. Juga kita bila kita berada di atas dunia ini, kita diuji. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Mulk, surah Al-Mulk, tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tak jadikan kematian, kehidupan kita atas dunia semua ini semata-mata untuk melihat kita di kalangan kita siapakah yang paling baik sekali amalannya. Maka tidak seharusnya, tidak semestinya kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita diajar yang baik tu datang daripada Allah. Yang lemah, yang kekurangan tu kita letak kepada diri kita sendiri. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Taala dah ilhamkan kepada kita perkara yang jahat, perkara yang takwa, yang menyebabkan kita memilih. Sebab tu bila masuk bulan Ramadan, kita bersihkan jiwa kita. Kita ambil kesempatan. Ingat kesalahan yang kita lakukan, perbuatan yang kita buat. Allah tak pelik kesalahan yang kita buat. Allah tak pelik kesalahan yang kita lakukan maksiat. Tapi kita ada satu jalan untuk kita kembali kepada Allah, bertaubat. Sebab tu dalam Quran sebut dalam surah Az-Zumar juga, la taqnatu, sampai lagi ayat tu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kita berputus asa rahmat Allah. Luas sama Allah. Masya-Allah, terbaik daripada penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pejam celik lebih kurang ada masa dalam 14 minit lagi. Kita akan bersama di dalam rancangan kita pada pagi ini, iaitu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita iaitu surah Az-Zumar ayat 25 sehingga ayat yang ke-27. Jadi tanpa buang masa lagi, kita terus meraihkan soalan daripada para penonton kita, daripada soalan Facebook daripada saudari Sahziatul Sidik. Soalannya untuk ayat yang ke-27, mengapakah di dalam Al-Quran banyak dikaitkan dengan misal perbandingan seperti membezakan yang buta dan celik penglihatan, kejadian siang dan malam? Apakah untuk manusia itu berfikir aras tinggi agar menjadi ulul albab? Yang kedua, bagaimanakah kaedah untuk menjadi ulul albab dikaitkan dengan sumber panduan wahyu? Terima kasih kepada saudari Sahziatul Sidik atas soalan tersebut. Saya persilakan kepada Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada yang bertanya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'. Dalam Al-Quran benar banyak sekali perbandingan yang Allah Taala letakkan dalam Al-Quran, dan Allah Taala gunakan perkataan dalam ayat 27, darabna, kami telah pukul
dengan maksud dha ataupun dalam ayat daraba. Maksudnya untuk satu menjadi antaranya menjadi pukulan bagi manusia supaya dia sedar ataupun sentak. Betul. Allah guna perbandingan itu. Dan jelas di hujung ayat 27 supaya apa perbandingan tadi Allah buat? Misal tadi Allah Taala gunakan misal la'allahum yatadhakkarun supaya manusia dapat beringat. Dapat ingat betul-betul. Dan banyaklah para ulama menyingkap kenapa perumpamaan yang Allah Taala berikan dalam Quran. Yang pertama sekali sudah pasti untuk menyingkap makna itu supaya makna itu jelas makna yang sebenar daripada apa yang Allah Taala nak sampaikan. Maknanya memberi faham kepada pembaca, memberi faham kepada pendengar, menjadikan makna yang tak nampak jadi nampak, menjadikan makna yang agak kurang jelas maka menjadi jelas. Sebab tu bila kita baca ayat-ayat yang perumpamaan ni, kita tak boleh baca sekali laju macam tu, sekali harung, kata orang Terengganu sekali harung. Kita kena baca, kita kena fahami teks, kita kena fahami betul-betul. Sudah pastilah memerlukan kepada huraian para ulama. Supaya apa? Supaya makna yang nampak macam tersembunyi jadi jelas. Jadi betul-betul jelas untuk kita dapat mengambil manfaat. Dan di antara lain juga menjadi makna yang jauh itu menjadi dekat dapat difahami. Perumpamaan yang Allah Taala beri permisalan dalam Al-Quran Al-Karim juga sesungguhnya menjadi hujah kepada kita sebagai selaku makhluk akan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, menyangkal kebatilan dan menzahirkan akan kebenaran. Masya-Allah. Terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook daripada saudara Muhammad Izzuddin. Merujuk ayat yang ke-27, adakah dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala cuba memberi penerangan mengenai tauhid dan fiqh dalam Al-Quran kepada semua manusia supaya cuba memahami isi kandungan Al-Quran dengan sebaik mungkin? Terima kasih kepada saudara Muhammad Izzuddin di atas soalan tersebut. Saya persilakan kepada Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaedah Al-Quran, walaupun Al-Quran turun zaman Rasulullah. Cerita tentang ada asbabun nuzul, ada sebab-sebab turun di sini. Tapi kaedah cantik yang dibuat oleh ulama tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran-pengajaran yang datang kepada kita walaupun ada khusus tentang asbab nuzul dan sebagainya ketika itu, tetapi dia tidak khusus kepada satu sebab saja. Betul kata persoalan tadi, pada seluruh makna ditujukan kepada seluruh manusia termasuk kita semua. Bila kita baca ayat tentang walaupun orang tu tentang orang tidak beriman, aku beriman maka ini bukan ayat aku ni, aku tak perlu. Tak, kita dari sudut muhasabah kita mengambil dia sebagai satu muhasabah kita. Betul sekarang kita beriman, kita tak tahu di hujung. Kerana hujung menjadi penentu. Betul. Adakah Allah bagi kekuatan kepada kita di hujung-hujung usia untuk kita beramal, ataupun kita buat satu dosa sebagaimana disebut dalam hadis, kita buat satu dosa dan kita mati di atas dosa tersebut tanpa sebab kita bertaubat. Maka ayat Al-Quran permisalan untuk seluruh manusia, termasuklah kita, mungkin anak cucu kita yang akan datang. Al-Quran dikekal relevan sepanjang zaman. Masya-Allah. Jadi Ustaz, kita pun sudah hampir ke penghujung rancangan. Jadi mungkin Ustaz boleh berikan huraian ataupun kesimpulan untuk topik kita pada hari ini, iaitu tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 25 sehingga 27. Ustaz, silakan. Baik, alhamdulillah, secara keseluruhannya 3 ayat yang kita baca sebentar tadi sudah memberi kesimpulan kepada kita bahawa pertama sekali hendaklah kita menjadi orang-orang yang benarkan dahulu. Kita beriman dengan Al-Quran, kita benarkan apa yang Allah Ta'ala sampaikan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Soal kita boleh mampu beramal, kita faham, itu yang soalan yang kedua. Dan yang kedua, marilah sama-sama kita mengambil muhasabah bahawa Allah Ta'ala tegur kepada kita. Apa yang berlaku? Kita tak cerita zaman dahulu. Semua kita tahu cerita dalam Al-Quran. Golongan-golongan yang diazab. Hari ini kita di sekeliling kita. Kalau sebelum ni kita berlaku tsunami dan sebagainya. Sekarang COVID, kita rasa macam seolah satu ketika macam tak ada pintu kebaikan, dah tutup dah. Dah tak boleh pergi masjid. Orang yang biasa nak derma, nak masuk dalam tabung dah tak tahu dah. Tak tahu nak derma ke mana. Dah tabung dah tutup, masjid tutup dan sebagainya. Seolah pintu kebaikan tu macam tutup. Tetapi sebenarnya pintu kebaikan tidak tutup. Masih lagi ada ruang-ruang kepada kita, dan alhamdulillah pada hari ini masjid semua dah dibuka kembali. Kita mengambil kesempatan, ambil pengajaran yang berlaku. Jangan apa yang berlaku pada baru ni, COVID dan sebagainya, kematian berlaku di hadapan kita, kita tak rasa apa-apa. Kita hanya merasakan, kita hero, kita lah sekalilah. Kita tak kena. Kita hanya merasakan begitu. Jadi kita ambil pengajaran bahawa Allah Ta'ala jadikan kepada kita semua ni semata-mata untuk apa? Kita ambil peringat,
kita kembali kepada landasan yang betul. Itu sedikit sebanyak. Masya-Allah, terbaik kesimpulan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh membacakan doa untuk memberkati program kita pada pagi ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an wasturna bil Qur'an wa addibna bil Qur'an. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, cahayakanlah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, adabkanlah kami dengan adab daripada Al-Quran. Ya Allah, akhlakkanlah kami dengan akhlak Al-Quran. Ya Allah, sembuhkanlah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, berilah kebaikan kepada kami dengan Al-Quran. Berilah kekuatan kepada kami dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang kami baca, Ya Allah, benar-benar masuk dalam hati sanubari kami, Ya Allah. Untuk kami beriman, untuk kami beramal dengan isi kandungan-Mu, Ya Allah. Jauhkanlah kami daripada golongan-golongan yang ingin merosakkan kami, Ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kelalaian, Ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat dusta, Ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas, Ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat munafik, Ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kesyirikan, kekufuran, Ya Allah. Cintakanlah kepada kami hidayah-Mu, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami, Ya Allah. Timakanlah akan amalan-amalan kami di bulan Ramadan yang lalu, Ya Allah. Terimalah ibadat puasa kami, Ya Allah. Terimalah qiyam kami, Ya Allah. Terimalah sedekah kami, Ya Allah. Terimalah bacaan Al-Quran kami, Ya Allah. Andai sekiranya terdapat kesalahan, kealpaan yang kami lakukan, Ya Allah, janganlah Kau hukum kami di atas kelalaian dan kesalahan tersebut, Ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada kami, Ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami taatkan kepada perintah-Mu, Ya Allah, untuk mengikut sunnah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami gembirakan hati mereka, Ya Allah. Bismillahi wa ala barakatillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i huwas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali di atas perkongsian dan juga huraian berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Terima kasih juga buat para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama kami di rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya andaikan mungkin hari ini ada yang masih lagi pergi beraya kan. Jadi jangan lupa tuan-tuan besok pun boleh pergi beraya lagi, tapi jangan lupa temu janji kita pada hari esok jam 6.30 pagi 15 Mei 2022 bersama dengan saya dan juga Ustaz Ahmad Tirmizi juga dalam huraian tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 28 sehingga ayat yang ke-30. Jangan lupa tu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu sahaja untuk hari ini. Jadi jangan lupa untuk temu janji kita pada hari esok. Jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.